Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Maib menjunjung syiar, maju ummah. Selamat datang ke Salasilah Perlis, segalanya Perlis. Kita buat kali tu kita buat macam ni pula lah. Asyik dulu, terbang-terbang macam mulang je orang. Dan selamat datang saya ucapkan sekali lagi kepada semua para penonton yang masih setia bersama dengan Salasilah Perlis. Dan jangan lupa untuk follow. Yang belum follow tu mungkin ada yang baru masuk malam ni ataupun episod kali ni baru dia perasan ada Salasilah Perlis tu. Tekanlah follow di Facebook kami Salasilah Perlis 09, YouTube kami, TikTok dan juga Instagram serta Spotify supaya tak tertinggal apa-apa yang sebelum ni lah. Baik, episod kita ni dah mencapai satu episod yang panjang. Dari episod 1 sampailah episod ke-16. Lawan ni dah episod 16 dan tuan-tuan dan puan. Dan kita berada di dalam bulan rahmat iaitu bulan Ramadan dan menghampiri Hari Raya Aidilfitri yang bakal kunjung tiba tak lama lagi. Dan bersama dengan saya pada episod kali ini iaitu Dr. Hazman bin Hassan, Timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Orang Kemah ni, orang kuat. Dan nak tanya doktor sikit lah, sementara tak mula soalan hari ni. Macam mana persiapan raya doktor? Persiapan raya kalau namanya orang-orang tak apa muda lagu saya ni. Kita kata dia ala-ala kadar sajalah kan. Jadi mungkin pada peringkat kita ni keseronokan kita, kegembiraan kita ni apabila kita dapat menggembirakan orang lain. Alhamdulillah. Jadi saya rasa mungkinlah bagi pihak saudara pun saudara fikirkan anak-anak, isteri, keluarga dan sebagainya. Dan kita kata seperti mana biasalah semangat Ramadan dan juga ini kita kena pelihara dan kena kembangkan. Khasnya untuk kita memastikan sedikit sebanyaklah pihak-pihak yang kurang bernasib baik dalam kalangan masyarakat kita, kampung kita, taman kita, negeri kita ni sekurang-kurangnya dapat masih lagi tersenyum sambil mensyukuri nikmat hari raya yang akan datang. InsyaAllah. Dan kepada rakyat Perlis, puasa tak habis lagi tuan-tuan. Raya dengan doa sonok sangat. Puasa tak habis lagi. Kita beribadat dulu. Terpulun ibadat dulu pada malam 10 malam terakhir ni. Jangan lupa untuk berada dan beriktikaf di masjid-masjid dan penuh dengan majlis ilmu yang berada di negeri Perlis ni. Jangan tinggal dan kekalkan sunnah yang ada, yang telah diterapkan kepada kita. Dan episod pada kali ini, lupa nak sebut episod, kita tengok doktor dulu. Okey, episod dia adalah berkenaan dengan Aidilfitri di Perlis dahulu dan sekarang. Di bawah tu hashtag sikit Salasilah Perlis. Okey, Aidilfitri. Kita nak menghampiri lah hari raya. So, jadi kita kena memfokuskan pula lah kepada Aidilfitri. Sebelum ni kita fokus pada Ramadan. Iaitu episod-episod sebelum ni memfokuskan kepada episod-episod berkenaan Ramadan di Perlis. Dan seterusnya kita nak bermulalah kepada Dr. Hazman ni lah. Tapi intro, saya nak buat intro dulu doktor. Sebabnya Hari Raya ni merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh semua orang, terutama rakyat negeri Perlis. Dan episod kali ini adalah berkisar suasana Aidilfitri di Perlis. Bukan dia nak berkisar di negeri luar lah. Kita fokus pada Perlis dulu. Baik. Seterusnya kita masuklah satu persoalan kepada saya. Baik doktor, sebelum Aidilfitri disambut ni, sudah pastilah perlu ada persiapan-persiapannya. Dan bagaimanakah gambaran menyambut raya di Perlis pada masa dahulu? Ya. Kalaulah kita secara retrospektif
ataupun kalau kita mahu mengenang Perlis pada zaman dulu-dulu, dia barangkali mudah untuk kita bayangkan bahawa tidak ada pembelian di atas talian, tidak ada gedung-gedung kedai-kedai yang besar-besar, tidak ada perusahaan perindustrian juga yang kata besar-besar. Jadi kalau berpakaian baju, semua baju tu kena jahit ke diri. Kalau kata ada makanan sedap ataupun tak sedap, kebanyakannya 90% kena buat sendiri. Jadi sebab itulah kalau kita dengar cerita tok-tok kita pada masa-masa dulu tu, sebelum nak raya tu, persiapan tu daripada alif sampai ya kena dilaksanakan sendiri. Maksud saya adalah sebelum nak raya ni, dia akan mula kalau mungkinlah benda tu melibatkan duit, kena himpun duit. Dan kita kata dia kena himpun segala macam-macam. Kita kata mak nikah ni bermula daripada bahan api. Maknanya pada kata masa tu jika kupas buah nyok, sabut tu akan disimpan untuk jadikan bergundi-gundi untuk jadikan itulah, untuk dijadikan bahan bakar. Begitu juga dengan tempurung, begitu juga dengan kayu api. Kemudian kita kata bahan-bahan ramuan-ramuan masakan dan sebagainya tu, kalau kata tak ada dekat-dekat rumah, keliling rumah, mungkinlah kena pi kampung sebelah, kena pi rumah adik-beradik minta dan sebagainya. Dan kalau tak ada lagi sampai ke bukit-bukit, ya, tok-tok kita ni akan pi cari misalnya. Jadi itu antara sebahagian daripada persiapan hari raya lah. Jadi sebab itu mungkin pada hari ini kita berkesempatan, sebab salah seorang daripada sahabat kita, Encik Wan Afiq Muzani bin Wan Azmi ni ada meminjamkan artifak yang sudah berusia insya-Allah lebih daripada 1 abad. Mungkin saudara boleh bantu untuk tunjukkan. Dia ada sepasang ataupun dia macam dua beradik, kan? Dua beradik yang dimaksudkan ni adalah acuan daripada kayu yang dimiliki oleh Hajah Insun binti Su. Beliau ini asal daripada Padang Pauh dan telah menetap di Padang Lati, dan usianya sudah mencapai 90 tahun, dan beliau mewarisi acuan dua beradik ini daripada ibu mertua dia. Kan? Jadi kalau kita boleh tengok sikit lagi misalnya, kan, saudara Hilmi akan bantu untuk tunjuk, dia ada acuan berbentuk dua-duanya berbentuk daun. Satu daun yang macam bulat, satu lagi dia ada gigi dia nak macam daun sirih sikit. Kan? Dan selalunya kita kata yang daun nak macam daun sirih yang ada tajam-tajam tu, yang tu biasanya akan jadi acuan kepada kuih beras. Waktu tu kita kata beras ni akan ditumbuk, akan apa semua tu. Lepas tu panas-panas tu dia akan bubuh dalam acuan tu, tekan dan dia akan jemuk supaya dia keras. Dan satu lagi yang bulat itu akan jadi acuan kepada putu kacang. Jadi itu nak menunjukkan bahawa dua-dua kuih ni adalah kuih yang lama lah, kan? Jadi walaupun kita nampak macam biasa, tapi sebenarnya kedua-dua artifak ini sudah mencapai usia 1 abad lah. Tapi dia nampak macam besar tu je. Sebab kuih yang ni kita kata kalau ni kita nampak kedua-dua kuih ni kecil-kecil kan. Tapi maknanya kita kata dulu ni mungkin orang-orang dulu dia buat besar ni supaya dia macam makan sebiji dia sengap. Dia macam tak ada macam nak ambil 3-4 biji ke apa ke, tak ada. Sekali dia buka celepar ke, dia buka tin ke apa benda ke, dia ambil sebiji tu dia sengap. Ataupun mungkin dengan secawan kopi tu, secawan kata air hangat tu, dia satu tu dia masuk dah contohnya, kan. Mungkinlah fikiran kata orang tua-tua. Satu lagi artifak juga yang kita dapat daripada yang dipinjamkan oleh Hajah Insun binti Su ini, yang ni lebih muda sikit daripada yang tadi. Kalau tadi tu sudah 1 abad,
Yang ini ni kita kata dia mungkin setengah daripada tu, mungkin lebih kurang 50 tahun, dan dia agak moden sikit, iaitu pisau dibuat daripada tembaga, digunakan khasnya untuk potong agak-agak, untuk memotong agak-agak basah pun dia, lebih-lebih lagi agak-agak kering. Tu lagi. Satu jenis halwa, satu jenis manisan yang dibuat sempena hari raya. Ini juga menunjukkan bahawa agak-agak kering ni adalah merupakan kuih yang lama juga bagi kata negeri Perlis. Sekarang pun saya nampak ada dijual dan dah jadi kuih-kuih komersial dah. Tapi itu menunjukkan sebahagian daripada nostalgia lah sambutan hari raya pada masa dulu-dulu. Sebab dia buat sendiri doktor, dia merasa suasana tu. Betul. Memang kita kata apa saja pun kena buat sendiri. Luar tunjuk lah. Kalau kata tak reti tu, belajarlah daripada awal. Dan maksudnya kadang-kadang sebagai manusia ni bukan pada percubaan kali yang kita pertama tu dia akan jadi. Ya, betul. Kan? Kalau nak buat, orang sebut dulu-dulu nak buat cucuk tuang atau cucuk Jawa tu kan. Jadi kalau cucuk tak naik atau cucuk terbantuk tengah jalan dan sebagainya, orang main gelak ke kita. Yalah. Kan? Jadi orang habaq kata menantu kau ni buat cucuk tuang berarti. Kan? Jadi kalau kita fikir-fikir balik, zaman tu dia susah cara dulu-dulu lah. Ya, faham. Tapi alhamdulillah kita kata ia merupakan sebahagian daripada kenangan kita dalam kata negeri Perlis, dan ia nampaknya telah menjadikan generasi kita yang terdahulu tu lebih mereka lebih kreatif dan lebih gigih lah dalam segala segi. Okey, baiklah tuan-tuan. Itulah sebahagian, bukan semua lah, jangan nak selingkuh ke semua tu benda tu. Ni Perlis ya. Dah ada lagi, ada banyak lagi benda. Okey, baik, kita tengok lagi, ada lagi soalan yang saya nak tanya doktor lagi tu. Maknanya ada banyak soalan saya nak tanya malam ni. Ya. Okey, jika kita memperkatakan juadah, tadi juadah lah tu tadi sikit. Tapi kali ni nak tengok sikit contoh-contoh macam mana orang Perlis ni dia menikmati hidangan di hari raya tu. Ya. Kalau kita perhati balik misalnya, ada perkara yang kita serupa dengan negeri-negeri lain atau kita serupa dengan katakan negeri jiran kita dan sebagainya. Pulut yang dibungkus dengan daun palas, kan? Tapi tak apalah. Tapi maksudnya ketupat ni selain daripada dia rasa lemak, Perlis ni dia tak buat macam setengah-setengah negeri tu dia macam dia bubur gula siap-siap. Kan? Kalau kata Perlis ni kita kata gula asing atau perasa tu asing. Kan? Dan kalaulah kita kata dalam Perlis ni ketupat pulut tu ketupat palas tu nak dimakan dengan benda yang manis, salah satu daripada pilihan utama bagi orang Perlis zaman dulu-dulu untuk makan ketupat palas ni adalah dengan manisan tebu. Manisan tebu, dan kita rasa je ada visual yang saudara Helmi akan tunjukkan. Mungkin saudara Helmi boleh tolong bacakan sikit artikel ini. Mungkin secara ringkas apa yang dia sebut dalam tu. Maksudnya untuk muka yang pertama ni, kalau kita tengok dalam gambar tu ada kebau yang tengah menolong tuan dia yang dijadikan sebagai salah satu alat untuk membantu untuk memproses ayak tebu. Dan kita tengok ni kerja-kerja ni banyaklah. Tapi kawasan-kawasan ni kalau kita tengok tu kalau tak silap saya di Abi ni tak silap ni. Kalau saya boleh kita kata mencelah sikit apa yang saudara Helmi sebutkan adalah ini adalah sebuah artikel. Kalau kita nak cakap saja tak ada bukti pun susah. Betul, ya. Dan dengan inayah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hidayah Allah, orang kata juga telah memudahkan kita sehingga kita dapat artikel ini. Dan sumber artikel ini adalah dalam suatu majalah yang bernama Sinar Zaman. Sinar Zaman. Edisi Julai tahun 1976. Berarti maknanya artikel ini lebih tua daripada saya lah. Kan? Jadi maknanya ini satu hal di mana saya lebih muda sikit daripada tu, dan dia menunjukkan tentang perusahaan membuat nisan tebu. Nisan tebu. Disebut manisan tebu, ditulis oleh
Penulisnya waktu tu adalah saudara Husin bin Saad dan menceritakan tentang lagu mana di kampung yang ni kita sebut, masih ada lagi kampung tu, iaitu kampung Abi Kubang Badak. Ada perusahaan untuk membuat manisan tebu. Manisan tebu lah. Ya. Dan kalau kita dengar cerita kata orang tua ni, manisan tebu ni dia merata-rata tempat dalam Perlis ni dibuat, sama ada dia akan diapit tebu tu untuk mengeluarkan ayak tebu, mengeluarkan jus tebu itu, sama ada apit dengan tangan ataupun yang lebih canggih lagi macam ditunjukkan macam apit tu kan. Betul, macam ditunjukkan dalam kampung Abi Kubang Badak ni adalah dia kapit itu akan dipusing oleh kebau. Jadi menggunakan tenaga ataupun riang daripada kebau tu, dia akan kapit dulu tebu tu dan dia akan lembut. Daripada tebu tu dia akan masuk dalam kawah. Ayak-ayak tebu tu, apabila ayak-ayak tebu tu dia dah kata mencukupi, maka barulah dia akan masak. Maka daripada sekawah kita kata ayak tebu yang dimasak selama kita kata berjam-jam tu, maka terhasillah manisan tebu. Jadi orang kata di sini ni juga dia memamparkan teknologi lah, seperti mana yang diamalkan oleh tok nenek kita, kearifan tempatan kita yang ada dalam Perlis. Dan sebagai budak-budak lah, kalau saya ingat balik, antara kali terakhir lah saya melihat pengapit tebu yang digerakkan dengan tenaga kebau ni adalah ketika dia ada ke satu program, tapi program politik sikit lah, pada tahun 1988. Iaitu dia adakan satu program Setia Bersama Rakyat, atau singkatan dia Semarak, yang dibuat di Batu Pahat. Sebab itulah kalau kita ingat satu masa dulu wujud rumah-rumah semarak itu. Dekat Taman-Ulak. Betul, dekat Taman Ulak tu, sebab kita kata sebuah bagi penduduk-penduduk daripada sebuah Dewan Undangan Negeri tu, depa tu diminta buat sebuah rumah. Depa tu diri sebuah rumah tu macam kita kata berkampung lah. Yang ni rumah Dun Cuping, yang ni rumah Dun kata Mata Ayak. Buatlah kita kata siapa yang paling cantik. Dan pada masa tu juga ditunjukkan salah satu daripada highlight lah yang besar juga tu adalah pengapit tebu yang digerakkan oleh kata kebau tu. Dan waktu tu Perdana Menteri Malaysia waktu tu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia pun hadir. Dan waktu tu memang TV RTM tu menunjukkan macam mana pengapit tebu tu dipusing dan sebagainya lah. Sebagai budak-budak, saya ingat itu kali terakhir yang saya lihat dengan mata kata kepala lah, walaupun daripada kaca TV sebenarnya. Saya ingat itu kali terakhir di mana kita dapat melihat. Dan lepas tu nampaknya kebau pun dah tak dapat dilihat, dan pengapit ni pun kita tak tahu dah pergi ke mana. Mungkinlah kalau ada lagi orang-orang yang mewarisi daripada mak, pak atau tok nenek dan sebagainya, dan kita kata perkara ni masih ada, mungkin boleh dapat berhubung dengan kita menerusi kita punya pelbagai platform media sosial yang ada lah. Jadi itu kenang-kenangan pada masa dulu. Jadi ini kita kata gambar kepada nisan tebu ni atau manisan tebu yang masih ada. Saya dimaklumkan bahawa bagi orang-orang Perlis ni, dia suka manisan tebu ni adalah sebab apa? Satu, dia tanam sendiri tebu tu. Tu best tu. Cuma yang dia tak ada pengapit saja. Jadi maknanya pada kata masa tu dia akan bawa lah pergi ke rumah atau tempat-tempat yang ada pengapit tebu ni untuk minta tolong diapit lah. Ataupun kita kata pakat himpun seorang sikit. Dia masing-masing ni kita kata bawa tebu sekian-sekian banyak waktu tu, sekian-sekian ikat ke, sekian-sekian tai, sekian-sekian kati ke dan juga sebagainya. Maka lepas tu dia akan bahagilah ikut kerja dan ikut sumbangan yang telah dibuat. Itu pertama. Yang kedua lagi adalah nisan tebu ni, dia satu manisan yang dianggap diminati kerana dia adalah serba guna dan serba boleh buat macam-macam. Ya, maksudnya kalaulah manisan tebu tu dia boleh digunakan macam jam lah. Jam. Boleh sapu ke roti kalau ada roti,
boleh cicah dengan peknga kalau ada peknga, boleh cicah dengan ketupat pada hari raya. Ini kira antara makanan wajib. Kemudian pada masa yang sama, kalau kita rasa macam nak minum cordial, maka diambil bancuh dengan ayak, dia jadi macam cordial tebu. Ya. Dan kalau dia dimasak sikit lagi, dia akan jadi hablur. Gula lah dan dia akan membentuk gula. Jadi maksudnya kita kata ini antara perkara yang ada. Dan saya dipahamkan dalam negeri Perlis ni ada lagi beberapa tempat yang masih lagi duk buat kata manisan tebu. Tapi rasanya kita kata mereka pun tak iklan besar-besar sebab nak buat pun jenuh, susah. Dan mungkinlah kalau viral dan juga sebagainya, mereka mungkin tak menang tangan, tak menang kaki dan tangan untuk kita kata mengerjakannya lah. Tapi nampaknya kita kata ada lagi beberapa jenis perkara-perkara yang asas dia dipelbagaikan daripada kita kata nisan tebu, termasuklah ia menjadi hidangan hari raya dimakan dengan ketupat. Ya. Terima kasih Doktor di atas pencerahan yang cukup menarik daripada etika sampai lah gambar ada bukti depan mata tu. Tapi saya tak nak beli lagi lah, duk cari dah. Beli dah ni. Kalau kata kita ni tiba-tiba kita tuang depan kamera ni, lepas tu kita pula pakat-pakat makan tu mungkin teruk sangat. Kan? Jadi mungkin kita habaq dekat tu sajalah dan kita serahkanlah kepada penonton dan pendengar kita untuk cari di mana. Kok rasa nak rasa macam mana tok nenek kita menyambut raya dan menjalani kehidupan seharian pada masa dulu-dulu. Bolehlah dari segi makanan. Kita pun nak cubalah, nak pergi beli satu botol. Cuba try. Mungkin ada orang suka, mungkin ada orang tak suka dan sebagainya. Boleh try dulu. Ya, kita test dulu. Okey, baik. Terusnya ni selaras dengan peredaran zaman Doktor. Ya. Bagaimanakah adat dan amalan negeri di luar Perlis telah diserap ke dalam negeri Perlis? Ya. Saya nak sebut kata adalah sebagai, orang kata sekali lagi saya nak sebut sebagai budak-budak lah. Saya nak sebut sebagai kita budak-budak. Kita bila kita baca majalah-majalah, sama ada majalah tu majalah macam katakan Dewan Pelajar, ataupun majalah-majalah kartun-kartun seperti Gila-Gila waktu tu dan juga sebagainya. Untuk edisi Hari Raya ni kita melihat dalam tu dipaparkan ada orang bakar lemang. Bila ada orang buat ketupatnya daripada daun nyok. Jadi kita rasa pasal apa raya kita bukan lagu ni? Kan? Jadi pada masa tu kita tak dapat nak memahami lagi sebenarnya adalah budaya kita yang berbeza tu membentuk raya kita yang ada sedikit berbeza. Tersendirilah. Ya, sebagai contoh kita kata kita ni bangsa ataupun kita orang Perlis ni kita makan pulut. Kita kuat makan pulut. Pulut kukuih dengan ikan masin atau ikan kering. Lagi kita ada pulut makan dengan mempelam. Kita makan lagi pulut tu makan dengan derian. Kita ada tak ada pun pulut tu bubuh dengan pisang pun ada. Ataupun kuih-kuih yang bersifat macam pulut sekaya, pulut kucai dan macam-macam lagi. Kita makan sungguh pulut tu. Jadi maknanya kadang-kadang pagi-pagi ni ambil pulut tu makan dengan lauk-lauk biasalah. Gulai daging ke, gulai ikan ke, kalau rasa nak makan pulut makan. Jadi kita makan pulut tu banyak. Tetapi kita tak ambil pulut tu dibubuh dalam santan, lepas tu bubuh dalam balut dalam kita kata daun-daun pisang, bubuh dia dalam buluh dan dibakar buluh tu sebagai lemang. Jadi hak tu walaupun sebenarnya buluh pun ada dalam kata Perlis tu, tapi dia tak jadi begitu tu kerana bukan budaya kita. Bukan budaya kita dan bukanlah begitu kita berhari raya. Sama juga macam dodoi. Kan? Kalau macam setengah-setengah negeri tu memang dia kalau boleh tiap-tiap rumah dia akan buat dodoi sendiri. Wajib. Mungkin wajib lah. Tapi kata bagi kita tidak mesti begitu. Sama juga kita ada ketupat dan ketupat kita ni adalah ketupat palas lah. Dengan menggunakan beras kita pulut. Tapi ada orang menggunakan beras biasa, tapi daun tu dia akan gunakan daun nyok. Kita guna daun palas. Ya, jadi kita kata maksudnya walaupun kalau nak kita menganyam tu, kalau orang kita belajar dia boleh buat. Ya, betul. Tapi dia memang bukan kata budaya dia. Maka kita kata sebab tu
sedikit sebanyak apabila adanya media seperti media-media cetak, adanya majalah, akhbar dan adanya kita kata radio, televisyen yang menunjukkan amalan-amalan hari raya di tempat-tempat yang lain, maka sedikit sebanyak ia telah masuk dan ia mula diterima sedikit demi sedikit, tapi kita kata mungkin ada perubahan-perubahan tertentu. Sebagai contoh, kalau kita nak tengok misalnya, kadang-kadang dia ada unsur-unsur industri pun ada. Ya, betul. Macam dulu ni kita kata, bagi kata orang Melayu, dia raya macam biasalah. Ya. Cuma dia kata dia nak bagi meriah tu, dia pasanglah pelita-pelita. Dan bila daripada kata pelita tu, tiba-tiba ada pihak yang mengeluarkan lampu elektrik atau disebut sebagai lampu litlap. Upgrade sikit lah tu. Jadi maknanya kita kata dia telah ganti pula kepada tu. Jadi sebab tu kalau kita perhatikan balik, asalnya setengah-setengah perkara tu dia bukan begitu. Betul. Kan? Dan kita kata sama juga bagi kata orang pelik, bila dia nak makan kita kata ketupat tu, ketupat tu akan dimakan dengan tu lah jadi yang tebu tu. Yang tu kalau kata kita nak manis, kalau kita nak kita kata berempah ataupun pedas, gulai daging. Jadi kita akan makan dengan gulai daging. Biasanya gulai daging tu gulai daging yang pekat. Oh, tu pun sedap tu. Dan setengah-setengah orang dalam kata perlis ni, dia akan sebut gulai daging pekat yang dipotong daging kecil-kecil itu, dia sebut rendang. Tapi sebenarnya dia rendang yang tidak sama seperti mana di selatan tanah air. Yang beza. Ataupun di tempat-tempat yang lain, katakan negeri seperti Perak dan sebagainya, dia adalah berbeza. Jadi sebab tu kalau kita perhati balik itu, dia ada perbezaan di sana sini, dan kita memerhatikan rupa-rupanya itulah kerana ada perbezaan budaya. Budaya berbeza sikit pada negeri-negeri lain lah kan. Ya. Keunikannya ada ya. tu lah. Bukan kita katakan salah, tapi maksudnya kita kata saya dengan kita kata bersyukur kepada Allah ni, saya nak mencadangkan di samping kita nak memperkenalkan mungkin masakan-masakan daripada mana ni, kita kata tak tahulah, mungkin pada hari raya ni kita kata kadang-kadang orang nak jamu je kencok, bukan mana kita tahu. Kan? Tapi maksudnya cadangan saya adalah di samping kita ada jamuan-jamuan seperti itu, kita juga boleh juga mengangkat satu atau dua jenis masakan tradisi yang merupakan masakan warisan kita. Jadi kita kata kalau ada misalnya benda-benda yang ada boba lah, ada oden lah, ada apa lagi, takoyaki ke, yang tu nak dijamu pada hari raya, tak apa, tapi kita buat juga beberapa jenis masakan tradisi kita sebagai contoh. Baik. Terima kasih Dr. untuk penjelasan yang kedua. Nampaknya cukup menarik dah ni. Nampak dah tradisi-tradisi telah dikeluarkan untuk negeri Perlis ni. Dan kita akan masuk satu segmen macam biasa. Dr. Segmen kita Pelet Perlis. Kita tengok sikit perkataan Pelet Perlis ni, iaitu merintang ataupun merinteng. Bersamaan dengan bertandang ke rumah orang. Dia ada satu maksud tu. Kalau tulis doktor tengok di buku ataupun kamus lorak Perlis tu, dia ada lah maksud lain pula tu. Betul. Tapi kita nak kena buat ayat sikit lah. Tapi saya ajar sikit lah, merintang. MEGHENTIANG ataupun merinteng. MEGHENTEN. Ni kalau boleh tuan-tuan duk menyalin di buku kah, salin lorak Perlis ni. Jangan kita pun ada lorak Perlis juga. Simpan buku orang luar kan. Tengok, ada lorak, salin. Ni maksud dia. Minta doktor buat ayat sikit lah. Dia saya ni, kalau saya ni saya guna merenteng. Saya tak berapa guna kita kata merentiang sangat. Tapi kita kata merenteng ni contoh lah. Kalau kita nak bagi orang kadang-kadang mungkin orang tu cemuih apa kan. Contohnya kita kata tadi pinat, lepas tu merenteng mai lah rumah kau ni. Kan? Lepas tu kita sambung lagi, tak ada ayat-ayat sejuk. Kan? Maknanya kita kata tadi kita pinat, tadi saya ke Pekansari. Selepas tu saya bertandanglah ke rumah anda ni. Kan? Tidakkah boleh anda hidangkan apa-apa minuman sejuk? Kan? Jadi itu antara contoh lah kita kata ayat-ayat yang
Kalau bukan kawan sungguh tu, kita mungkin tak boleh buat lah ayat-ayat tu. Kan? Maknanya tadi pinat, tadi pi kangak. Lepas tu merentai mai rumah hang. Lepas tu hang tak ada ke apa-apa cucuk-cucuk ke. Kan? Jadi kita kata begitu. Kan? Boleh saya pinjam buku ni di belakang doktor tu? Kita kata dia pasal apa ni? Kan? Dah, perkataan ni saya biasalah kadang-kadang orang tua dia jarang menggunakan kepada saya. Saya terpaksa merujuk kitab utama. Baik. Tapi kalau ikut betul tu, maintain ni dia lebih kadang-kadang ada maksud lain. Maksudnya maksud orang tu macam doktor kata tadi lah, dia marah. Tapi kalau kita nak tengok balik, mungkin sementara saudara nak rujuk ke apa ke, merenten kalau hari raya ni kita tak sebut merenten lah. Kita sebut beraya. Maknanya beraya ni kerana berziarah atau kunjung-mengunjung sempena hari raya. Satu lagi disebut beraya tu adalah bersalaman. Sempena hari raya macam disebut cakap pi beraya dengan Pok Ka tu. Kan? Ataupun apa nama? Ataupun disebut tahun ni awak kita tak raya-raya lagi ni. Maksudnya kenapa kita tidak bersalam-salaman dan tidak bermaaf-maafan lagi misalnya kan. Jadi itu antara contoh perkara yang ada lah. Tapi hari ini kita harap para penonton dan para kita mendengar ni boleh dapat satu perkataan, iaitu kita kata merenten ataupun kita kata merentiang. Dan kita kata kalau hari raya punya kata edisi merenten tu disebut beraya, dan bersalaman pada hari raya pun disebut beraya juga. Saya jumpa lah perkataan. Ayat dia lebih kurang macam ni. Ish kapi merentiang ke mana tadi? Sepagi dah aku cari, tak kelih pun. Maksud dia, kamu pergi bertandang ke rumah siapa tadi? Sepanjang pagi mak tunggu kamu, tetapi tidak juga kelihatan. Maksudnya lewat dia pergi merayau di mana? Tak tahu di mana. Itu pun kita kata merenten juga ataupun merentiang juga. Tapi kurang macam tu lah doktor. Tapi dalam keadaan nak kena menjawab banyak lah. Nak kena menerima soal siasat dan juga macam-macam tu jenuh sikit kan? Macam-macam perkara lah akan ditanya dan dicungkir sampai dapat. Kan? Cukup. Maksudnya perkataan ni kita dah mengangkat semula perkataan merenten ni. Mungkin sebahagian orang tu tak pernah menggunakan dah. Terutamanya geng muda macam kami lah. Kebanyakannya dah mula melupakan perkataan ni juga guna melewat, kadang-kadang guna betul lah. Mungkin satu hari nanti kita boleh gunakan merenten itu untuk apa nama, saja syok-syok melayari TikTok misalnya. Daripada satu video ke satu video ke video lain ke video apa ke video ini ke video apa, dalam feed itu kita merenten saja, kita gerakkan saja ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Bukan kita cari apa-apa saja. Apa yang dipaparkan tu begitulah. Jadi kadang-kadang merenten tu juga maksudnya dia macam merayau. Ini kita merayau dari segi cyber pun mungkin sebenarnya satu hari boleh dipertimbangkan untuk disebut kata merenten secara cyber. Boleh jadi. Boleh diterima ayat tu. Baik, habis segmen kita lorak pelih. Kita masuk persoalan yang seterusnya, iaitu di antara keunikan dari pelih adalah solat. Yang ni paling saya minat ni doktor. Solat hari raya didirikan di musalla atau tanah lapang dan bukan di masjid. Boleh doktor hurai sikit? Solat hari raya di musalla ataupun di tanah lapang ni adalah merupakan satu sunnah Rasulullah. Walau bagaimanapun untuk negara kita, nampaknya ia bukan satu amalan yang dibuat secara meluas. Dan antara negeri yang bagi saya ataupun setakat pencarian saya yang banyak mempelopori solat di tanah lapang ini, di antara negeri-negeri di kata Malaysia adalah negeri Perlis lah. Dan kalau kita lihat balik daripada awal-awal dulu, daripada tahun 50-an, 60-an, almarhum dulu Yang Maha Mulia Tuanku Said Putra Jamalul Lail, Raja Perlis kita itu telah mengetuai kita kata rakyat untuk keluar bersolat di tanah-tanah lapang. Dan kadang-kadang mungkin yang disebut tanah-tanah lapang tu mungkin adalah di padang, ataupun kadang-kadang dia adalah di kawasan lapang di halaman masjid atau di pekarangan masjid. Boleh jadi. Kalau kata kita melihat visual yang sedang ditunjukkan ni,
ia menunjukkan satu gambar daripada majalah Pembangunan edisi 3 yang dikeluarkan pada tahun 1964. Ya, tulisan Jawi di situ adalah sambutan Hari Raya Puasa, di mana ia menunjukkan dengan dinaungi oleh payung. Misalnya almarhum Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putera ini sedang berucap pada rakyat dan orang ramai yang hadir bersama-sama untuk solat Hari Raya di pekarangan Istana Negara. Khasnya ketika baginda menunaikan amanat sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ketiga. Ya. Dan saya rasa mungkin pada masa ini besar kemungkinan Masjid Negara belum siap. Tetapi kita perlu ingat pada ketika zaman tu telah ada beberapa masjid di sekitar Kuala Lumpur. Telah ada Masjid Jamek di pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Ya, telah ada masjid di Setapak. Telah ada masjid di Kampung Baru dan sebagainya. Tetapi Duli Yang Maha Mulia almarhum ini sempat kita kata beberapa kali mensyiarkan solat Hari Raya di lapangan, iaitu di padang dalam pekarangan Istana Negara itu sendiri, ya. Dan kalau kita lihat balik, sama juga sebagai Yang di-Pertuan Agong, baginda almarhum ini telah juga mengajak rakyat, dan gambar yang sedang dipapar ini menunjukkan bahawa baginda diiringi oleh Perdana Menteri ketika itu, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, sedang dan juga barisan menteri dan pemimpin dan diberi kehormat dan juga seluruh rakyat ni, kita kata sedang bersolat di pekarangan Istana Negara. Jadi itu adalah macam kita nak sebut antara contoh bagaimana pengaruh Perlis itu dibawa, ataupun pengaruh kita kata manhaj Ahli Sunnah Jamaah yang diamalkan dalam kata negeri Perlis ini dibawa, termasuklah ketika almarhum berangkat menjadi Yang di-Pertuan Agong yang ketiga bagi Persekutuan Tanah Melayu, dan seterusnya menjadi Malaysia. Ya, baik. Ada lagi doktor, bukan cakap tu saja. Ni special sikit ni. Betul. Yang visual yang ditunjukkan ni, saya perlu memberikan kredit kepada saudara Muhammad Husnain bin Abdul Rahim. Beliau adalah seorang, bagi saya ni adalah orang yang begitu banyak menyimpan koleksi dan juga kita kata kenangan, khususnya daripada keluarga beliau yang sudah turun-temurun menjadi imam yang mengasaskan masjid kita kata Bawak Temak. Kemudian juga beliau juga mengumpulkan banyak bahan-bahan berkenaan dengan sejarah dan perkembangan Bawak Temak dan juga masjidnya, begitu juga beberapa aspek dalam Bandar Kangak itu kita kata sendiri, ya. Okey, gambar yang sedang ditunjukkan ni menunjukkan suasana selepas selesai solat Hari Raya pada satu tempoh yang dipercayai lebih kurang pada tahun sebelum tahun kita kata 70-an, iaitu lebih tepat lagi kita kata mungkin tahun 50-an ke 60-an, iaitu kalau dilihat ada bumbung masjid Bawak Temak, masjid asal daripada binaan kayu ataupun kita kata bangunan kayu. Maka solat itu diselenggarakan tidak di dalam masjid, tetapi di ruang ataupun tanah lapang di tepi masjid tu. Dan kita kata pasal apa dia buat sebelah masjid betul itu adalah sebagai apa? Sebagai plan B ataupun backup. Mungkin kita kata sekiranya ada hujan dan sebagainya, maka senang semuanya masuk, boleh terus naik ke masjid dan meneruskan solat atau khutbah seperti mana biasa. Yang ni kita kata gambaran mungkin daripada belakang, sebab tu kita melihat ada jemaah kita kata wanita masih lagi mengenakan telekung, dan di depan itu adalah jemaah muslimin, ya. Dan ada lagi yang ini adalah berikutnya di tapak yang sama, di apabila daripada bangunan kayu telah didirikan
bangunan daripada batu. Maka sekali lagi kita kata ini gambar tahun 70-an dan juga kita kata 80-an, bagaimana solat itu diselenggarakan juga di tanah lapang. Kan? Jadi disebut suasana solat hari raya di masjid lama Bawak Temak, bangunan batu. Kalau kita boleh tengok lagi ke depan, ini pun sama, dan di sisi sebelah kiri ini menunjukkan adalah bangunan masjid batu bagi masjid lama Bawak Temak. Dan sekarang ni bangunan ni dikenali oleh kita semua sebagai Dewan Al-Kulliyah MAIPS. Seberang jalan tu. Maksudnya ni yang baru ni sebelah sini. Ya. Yang maksudnya yang lama sebelah sana lah, dekat Dewan tu dah. Kalau kata tapak masjid lama yang kita merupakan Dewan Ketat Al-Kulliyah MAIPS itu, dia terletak di Jalan Kangak Al-Ustaz. Kan? Tapi kalau masjid baru sekarang ni terletak di Jalan Datuk Ali bin Ahmad. Kan? Jadi kita kata ni antara gambar mungkin takbir lah yang sedang dibuat. Betul. Sebelum solat hari raya tu diselenggarakan dan ada imamnya pada masa itu. Imam tu. Kita kata apa nama? Saya takut saya sebut nama yang silap. Tapi kita kata mungkin saya mohon untuk tidak menyebut dalam kata episod ni, saya takut tersilap. Okey, kalau mungkin kita pergi kepada gambar berikutnya pun sama juga. Yang ni adalah Allahyarham Imam Ustaz Abdul Rahim bin kita kata Faqih, iaitu ayahanda kepada saudara Muhammad Husnain, sedang menyampaikan khutbah hari raya juga di tanah lapang yang ada pokok besar, pokok asam dan juga sebagainya, itu di Masjid Lama Bawak Temak, iaitu masjid bangunan batu yang hari ini sudah menjadi Dewan Al-Kulliyah MAIPS. Terusnya ada lagi. Okey. Yang ini adalah apabila masjid baru lagi, daripada kayu jadi masjid batu, dan sekarang jadi masjid baru di tapak yang lain. Yang mana kita sebut tadi sekarang ni di jalan Datuk Ali bin Ahmad. Kita kata jadi ini sekali lagi kita kata, dan sampai sekarang lah kita kata alhamdulillah diselenggarakan solat hari raya tu di pekarangan masjid, iaitu di lapangan di kita tepi masjid. Yang ni kita kata ada khutbahnya sedang dibaca. Dan kalau kita pergi kepada visual berikutnya pun sama juga, kita kata orang ramai sedang duduk bersaf-saf, kita kata mungkin sedang mendengarkan khutbah. Kalau yang ini kita kata gambar mungkin selesai lah. Selesai solat hari raya itu, ditulis dengan pen warna biru, pen dakwat biru, hari raya puasa 14/3/94, 14 Mac 1994. Ya. Jadi kita kata menunjukkan suasana bila selesainya solat hari raya di tanah lapang. Jadi fenomena seperti ini nampaknya tidak ada bagi negeri-negeri lain lah. Kan? Dan dia jarang-jarang sekali. Dan kemudian apa yang berlaku adalah amalan untuk solat hari raya di tanah lapang ni lama kelamaan mula dilupakan, mula dipinggirkan. Ya. Sehinggalah kita kata datang Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, yang menghidupkan semula amalan ini. Sudah tentunya selepas diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Kata Paduka Ayahanda Baginda, iaitu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail. Dan kalau kita lihat, ini adalah suasana solat hari raya Aidilfitri di Istana Arau pada tahun 2023 itu, iaitu Aidilfitri lepas. Dan kita boleh melihat adanya Menteri Besar Perlis lah yang amat berhormat, Cikgu Muhammad Syukri Ramli pun ada di sisi baginda sedang mendengarkan khutbah kepada solat hari raya. Yang ni lebih tepat lagi disebut dataran istiadat di Istana Arau. Maknanya apa yang kita mungkin boleh faham adalah sekiranya Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia sendiri memperkenankan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah ini, untuk melaksanakan solat hari raya dan juga khutbah ini mengikut tuntunan yang lebih kuat dalam sunnah Rasulullah, iaitu di tanah lapang. Maka kita kata marilah kita semua di pelbagai masjid yang ada dalam Kota Perlis, kita usahakan supaya dapat kita menghidupkan sunnah ini
dan dapat juga kita mengikut contoh seperti mana yang diusahakan oleh kata baginda. Ada satu kata-kata yang kita menyebutkan bahawa kalau dah tak mau, kita boleh memberikan 1001 alasan. Tapi kalau kita mau, tak payah banyak. Satu alasan, satu sebab saja sudah mencukupi untuk menjadikan kita buat sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ya, betul. Jadi kita kata kalau mau 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Tapi saya ada satu je. Ada satu video lagi yang kita boleh tengok, iaitu di sebuah masjid di Perlis. Ya. Ni mungkin nampak view, nampak jelas sikit lah macam mana pelaksanaan solat hari raya tu. Namun ini dilaksanakan ketika pandemik COVID-19, dan kita kata sebab itulah kita lihat waktu itu saf dia berjabat-jabat sikit lah. Mungkin kita boleh lihat kan. Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Itu dah video secara amnya dan macam mana pelaksanaan solat hari raya Aidilfitri di Tanah Lapang, iaitu sebuah masjid di Pauh. Ya, Masjid Al-Mursyid di Guring, Pauh. Nampak masjid tu nampak berbeza sikit daripada masjid orang lain kan. Okey. Baik, saya nak tanya lagi doktor sebab tadi tu tentang cara pelaksanaan solat di Tanah Lapang. Lalu ni kita nak tengok solat hari raya ni dia tak lengkap lah dengan khutbah dia. Betul. Khutbah, kan? Tu macam mana khutbah hari raya Perlis menjadi satu wadah ataupun ejen perubahan dan kemajuan masyarakat Perlis? Ya. Mungkin sebagai bingkisan, sebagai hidangan kita kepada penonton dan pendengar Salah Silaf Perlis, kita ada menghadirkan 3 khutbah, iaitu pertama sekali adalah khutbah yang dibacakan pada tahun 1930-an. Pada tahun 1930-an. Yang keduanya adalah khutbah yang dibaca pada tahun 1951, dan ketiga lagi adalah khutbah yang dibaca pada tahun 1994. Ya. Dan kita kata sebagai contoh khutbah yang dibaca pada tahun 1930-an ni adalah misalnya daripada kitab pengajaran solat yang disusun oleh Syekh Hasan Ahmad dari Bandung, Indonesia. Ya. Pada ketika masa itu, selaras dengan pengaruh gerakan pemurnian Islam, maka banyak daripada bahan-bahan bacaan agama didatangkan daripada Indonesia, sama ada daripada Minangkabau atau Jakarta atau Bandung ataupun sebagainya. Pada lidah sebutan orang-orang Perlis, bahan-bahan ini akan disebut sebagai Kitab Bandung. Kitab Bandung itu merujuk kepada satunya, kita kata biasanya ia akan ditulis sama ada dalam tulisan Jawi ataupun Rumi,
Tapi kalau kata selain daripada kitab-kitab Bandung tu adalah 100% Jawi. Sebab kita kata mungkin pada masa itu tu stigma yang ada tu adalah seolah-olah tulisan huruf Rumi atau huruf kata Latin itu dianggap sebagai tulisan bukan Islam. Maka ada sebahagian pihak itu dia macam allergic lah untuk menuliskan bahan-bahan tentang Islam ni menggunakan tulisan Rumi. Satu. Kedua lagi adalah ia ditulis tidak menurut sastra kitab ataupun sastra ataupun kita kata pendekatan kitab-kitab Jawi, tapi ia ditulis dalam bentuk kita kata yang lebih maju daripada itu. Contohnya kita kata ia ada dalam bentuk yang ada keterujukan, ada indeks, ada lagi kita kata taraf hadis, ada lagi dibuat dalam bentuk soal jawab, ada juga ia dibuat dalam bentuk dialog, seolah-olah pihak A menyebutkan begini maka bantahannya datang disebutkan oleh kata pihak B dan juga sebagainya. Maka ia merupakan satu perkara yang kita kata revolusioner lah. Dan salah satu daripada yang disebut kitab Bandung ini, antara contohnya adalah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Bagi diri saya sendiri misalnya, saya mempelajari kitab ini daripada mungkin kalau kita boleh balik ke tadi saya mempelajari kitab ini daripada Allahyarham Datuk Setia Bakti, Ustaz Nordin Ismail, yang daripada kita kata ulama Perlis yang merupakan guru agama kepada Duli Yang Maha Mulia Tunku Syed Sirajuddin. Beliau juga menjadi ahli mesyuarat Maib, dan beliau juga menjadi ahli jawatankuasa syariah ataupun jawatankuasa fatwa Perlis pada kata masa tu. Jadi dalam buku pengajaran solat ini, dia adalah merupakan sebenarnya kompilasi kepada soal jawab dan juga artikel-artikel agama yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Syekh kita kata Ahmad Hassan ini. Dan dalam dia mencantumkan salah satunya adalah contoh khutbah Aidil Fitri. Okey, dalam kita kata khutbah tersebut, kalau kita boleh lihat balik di situ, saudara Hilmi ada meletakkan dalam kotak berwarna merah. Kan? Mungkin saudara boleh tolong baca sikit kepada para penonton. Baik. Apa yang disebutkan dalam kotak tersebut. Tidakkah kita merasa malu bahawa tiap-tiap bangsa luar kita panggil tuan, baba, tauke, tuan Habib, tuan Syekh dan lain-lain panggilan yang hormat. Tetapi kita dipanggil hei kamu, engkau, kowe dan lain-lain panggilan yang kasar. Sekalian itu bukanlah salah mereka, tetapi salah kita sendiri kerana kita suka dihina dan kita tidak suka dimuliakan. Jadi maksudnya walaupun ia adalah khutbah raya, tapi ia mengajak umat Islam khasnya dan kita kata mana-mana pembaca misalnya untuk kita berfikir. Ia bukan satu benda yang resis, tapi kita kata maksudnya kalau kita boleh mengangkat pelbagai bangsa asing. Kalau disebut tuan itu mungkin merujuk kepada orang-orang Eropah, sama ada orang Belanda dikata Indonesia ataupun orang British dikata tanah Melayu, dan disebut lagi kita kata tauke, baba, ataupun baba itu merujuk kepada orang-orang Cina, dan juga ada lagi disebut Habib ataupun Syekh itu merujuk kepada orang-orang Arab. Tak apalah, tapi maksudnya sebagai peribumi, sebagai orang asal, adakah kita berpuas hati dengan semata-mata disebut hey, disebut kau, disebut hang ataupun disebut kowe itu adalah kita kata perkataan Jawa untuk engkau misalnya. Jadi kita kata Syekh kata Hasan Ahmad menerusi penulisan seperti ini, yang juga menjadi sebahagian daripada khutbah-khutbah yang disalin dan diubah suai oleh beberapa imam-imam juga sekitar kita kata Perlis, cuba mengajak masyarakat untuk fikir balik. Adakah patut keadaan kita kita begitu, Mungkin pada kata hari ini kita juga boleh kata ambil semangat ini dan kita kata berfikir, bukan kita kata ia bukan rezeki yang halal, ia bukan pekerjaan yang halal, bukan. Dan bukan bertujuan kita untuk menghina mana-mana pekerjaan yang halal, orang kata menurut kita kata agama kita. Tetapi adakah kita wajar berpuas hati? Contohnya kita kata anak-anak cucu kita kekal menjadi cleaner, anak-anak cucu kita kekal menjadi jaga sahaja.
Misalnya tanpa dia meningkatkan lagi dia kedudukan dia dari segi ilmu, dari segi profesionalisme, dari segi macam-macam perkara lagi. Jadi maknanya kita bayangkan pada tahun 1930 termasuk juga seruan ini sampai ke negeri Perlis. Dan kita kata bayangkan, kita kata saya sendiri masih lagi sempat mempelajari kitab ini. Jadi itu contoh bagaimana khutbah dalam yang juga sampai kita kata merebak ke negeri Perlis pada tahun 1930-an. Okey. Baik, seterusnya kita tengok sikit. Yang ni mungkin ramai yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Ya, yang ni adalah gambar kepada Allahyarham Syekh Kata Abu Bakar Syari. Beliau adalah seorang ulama Perlis, pengarang pelbagai penulisan keagamaan yang masyhur juga daripada Kata Perlis, dan beliau juga merupakan imam kepada Masjid Alwi. Dan mungkin saudara sedang bantulah, mungkin boleh bantu juga untuk tunjukkan yang disebut di situ adalah Khutbatul Asriyah, iaitu sebuah kompilasi, sebuah himpunan tentang khutbah-khutbah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syari. Yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syari, iaitu mungkin saudara Helmi boleh tunjukkan atau boleh zoomkan. Okey, yang ni berada dalam koleksi Maibs, dan ia merupakan satu bahan yang telah diwakafkan oleh saudara Arsyad kita kata bin Mukhtar, yang mewarisi kitab ini daripada daripada Tok Wan dia, daripada Tok dia. Dan kalau kita boleh buka dengan perlahan-lahan artifak ini, ia menunjukkan di bucu sebelah bawah. Di bucu sebelah bawah, kalau tuan-tuan dilihat di penjurunya adalah di penjuru sebelah kiri bawah, ada angka 1951. Ia menunjukkan kitab ini dicetak pada tahun 1951. Jadi kita kata kena buka dengan berhati-hatilah. Dan ini sebahagian daripada koleksi bahan-bahan bersejarah yang ada pada Maib. Alhamdulillah. Okey, terima kasih dengan visual ini. Cuma ketika sampai kepada contoh khutbah untuk Aidilfitri, okey, jadi kita kata Allahyarham juga Allahyarham kita kata Syekh Abu Bakar juga menggunakan medium khutbah ini sekali lagi sebagai ejen perubahan masyarakat. Boleh terbaca sikit? Saya rasa mungkin untuk menjimatkan masa, sebab kita pun tak maulah habis lambat sangat kan. Ya, betul. Saya ingat kita boleh pergi kepada satu lagi teks yang ada di situ, ya. Kalau kita perhatikan balik di muka surat 163, selepas takbir itu disebutkan bahawa amma ba'd, wahai kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, lagi taat pada menyempurnakan satu perintah yang suci dan menyucikan zahir dan batinnya. Jadi ini antara contoh-contoh perkara-perkara yang disebut oleh kita kata beliau dalam kita kata khutbah ni lah. Okey, mungkin sebenarnya dia ada di muka surat satu lagi. Surat satu lagi tadi tu. Oh, terlanjur. Okey, di sini. Okey, mungkin kita kata di situ. Okey, selepas takbir itu dia sebut bukanlah kebenaran agama itu terletaknya di janggut yang tebal dan serban yang besar. Saya terletak ni ikut muka surat tersilap ni. Tersilap kot tadi. Ya. Di depan ni pun tadi mungkin tersilap sikit. Tak apa, doktor bacakan saya yang tu, yang ayat tu. Ya. Tak apa, bacakan. Atau buah tasbih yang panjang dan rupa warak yang dizahirkan sahaja, ataupun pandai berdoa-doa dan meratib
dan pandai melagu-lagukan nazam qasidah, tetapi yang dikatakan agama ialah apa yang kita ambil daripada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya rasa ni, kalaulah saya sebagai warga emas, saya rasa susah sikit saya nak baca tu. Mungkin lain kali saudara Helmi boleh pertimbangkan untuk buat bagi besar sikit. Oh, mungkin lah. Kan. Jadi kita kata tak apalah, yang tu mungkin para kita penonton boleh mengambil inisiatif lah untuk boleh pause dan zoom dan juga apa semualah. Kita kata begitu ya. Okey, itu contoh khutbah daripada tahun 1951. Seterusnya kita akan masuk satu lagi. Okey, jadi ini adalah khutbah yang dikeluarkan oleh Maib sendiri. Lebih tepat lagi disebut apa di situ? Aidilfitri tahun 1415. Bawah tu tak apa nak ni sangat tu. Boleh. Tu ada baca. Apa dia kata? Itu tandanya saudara Helmi ni perlu buat sesuatu tentang kebayaran jawi ya. Boleh baca tapi lambat sebab nak kena eja. Disusun oleh ahli jawatankuasa kecil khutbah dan risalah, dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Ya kan? Okey, dalam kita kata khutbah yang ada pada tahun 1994 ini, dia telah menggunakan satu pendekatan di mana apa yang berlaku adalah telah disebut di dalam khutbah itu beberapa masalah yang berlaku dalam masyarakat ketika itu, kan? Dan kalau kita membaca dengan saksama dan meneliti dengan mendalam dan juga sebagainya, disebutkan contohnya di situ, suatu yang menyedihkan kerana masih terdapat di kalangan ahli masyarakat Islam walaupun ia telah berpuasa selama sebulan, tetapi kesan dan di sebalik yang diajarkan oleh puasa tidak diteruskan hingga selepas selesai bulan Ramadan. Apakah ertinya ibadah puasa itu? Sebagai contoh, pada hari pertama 1 Syawal telah mula berlaku pembaziran dengan belanja wang yang banyak untuk membeli pakaian. Ya, maksudnya pada kata masa tu disebutkan bahawa 1 Syawal tu macam seolah-olah bila pintu neraka telah dibuka semula, syaitan telah terlepas daripada rantai dan juga sebagainya, maka di situlah berlaku masalahnya. Tapi kalau kita lihat balik dari segi satu bentuk yang keterlaluan dalam kita kata membeli belah ini, kalau bagi masyarakat kita nampaknya sudah tidak berlaku pada 1 Syawal. Ia mungkin berlaku berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sebelum berlakunya bulan Ramadan dan juga Syawal. Yalah, waktu memang lalu nampak sangat tu. Ya, jadi kita kata lain dulu, lain kata sekarang. Mungkin pada tahun 1994 disebutkan 1 Syawal tu baru nak mula macam-macam apa balik. Betul lah. Terutamanya perkara-perkara yang kata kurang baik. Tapi kalau kata kita pada hari ini telah disebutkan macam itulah. Kalau kita pergi lagi kepada contoh ataupun petikan daripada khutbah tahun 1994 ini, kalau kita lihat di sini itu dia kita kata mengimbau ataupun kita kata mengajak masyarakat untuk bersyukur dengan apa yang ada dalam kata Negeri Perlis. Dan waktu tu dia terjadi suatu gempa bumi yang besar juga, iaitu di bandaraya Kobe di kota Jepun. Ya, dan tragedi gempa bumi Kobe ini telah disebutkan dalam kata khutbah ini, kan? Dan kalau kita boleh baca balik, alhamdulillah dengan kurniaan rahmat dan nikmat Allah kepada umat Islam dan rakyat negeri ini, kita dapat menyambut Aidilfitri Al-Mubarak dengan aman, bebas ke sana kemari tanpa sebarang gangguan seperti yang berlaku di setengah-setengah negara di dunia. Letupan peluru, ledakan bom
banjir besar, taufan, seperti yang terjadi di Kobe. Gempa bumi seperti taufan dan juga gempa bumi seperti yang berlaku di Kobe. Dan kalau kita boleh zoom di situ tu untuk memudahkan tugas imam-imam dan khatib-khatib apa semua tu, untuk perkataan Kobe itu dieja jawi dan kemudian diikuti dengan Rumi, K-O-B-E, Kobe. Salah sebut lah supaya tak disebut dengan cara yang kita kata kita kata meneka-neka lah. Jadi Kobe ke awak lagi? Ya. Jadi kita kata ini kenangan pada masa dulu nah. Ya. Okey, baik. Saya rasa demikianlah kita memperkatakan tentang khutbah-khutbah hari raya dulu dan kini. Baik. Ya. Satu lagi segmen iaitu ambil perawa tu. Ya. Iaitu berkenaan dengan ucapan hari raya, perubahan dari tiada ucapan kepada selamat hari raya mengikut lembah Kelang. Tu permulaan dia lah. Ya. Lepas tu berubah lagi. Transformasi lagi kepada ucapan hari raya mengikut sunnah. Ya. Maksud kita di sini adalah kalau dari segi adat ataupun kalau kita mengikut adat kebiasaan kita orang di Perlis ni, kita tak ada ucapan selamat hari raya ataupun budak-budak muda-muda BBNU kata mak ria, tak ada. Kita tak ada benda tu. Kan? Daripada tok-tok kita dulu pun memang tak ada. Kan? Jadi apa yang berlaku adalah orang tak ada kita kata mengucapkan kita kata selamat hari raya, melainkan jika kalau kita bertemu tu masing-masing akan menunjukkan wajah yang berseri-seri dan muka yang manis. Tapi dia tak ada sebarang ucapan. Maka bila kata berlaku penyebaran budaya daripada negeri-negeri di kita selatan ataupun khususnya kita kata lembah Kelang, maka mulalah orang menyebut selamat hari raya itu, tapi tak sebut sangat-sangat dah. Cuma ia mungkin disebut dari segi tulisan, katakan macam pengumuman daripada peringkat kampung ke dan juga sebagainya, ataupun waktu tu mula digunakan kad-kad selamat hari raya. Maka kita kata adalah ucapan itu. Tapi antara perkara yang kita laksanakan di kata negeri Perlis adalah daripada ucapan selamat hari raya itu bukannya salah, tetapi ada satu lagi rupa-rupanya sunnah Rasulullah, dalam kita mengucapkan solat dalam kita mengucapkan selamat hari raya itu, di mana diriwayatkan antara lain dalam Fathul Bari jilid yang kedua muka surat 446 bahawa Rasulullah ada mensabdakan ucapan selamat hari raya baginda, iaitu taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kalian atau daripada kamu. Ya, dan jawabnya adalah minna wa minkum. Ya, jadi maksudnya alangkah baiknya daripada tak ada ucapan raya kepada kita mengucapkan selamat hari raya mengikut adat, dan sekarang kita ucapkan lagi ucapan selamat hari raya yang sabit menurut sunnah yang sahih. Maka alangkah indahnya kalau kita dapat transformasikan daripada sesuatu yang baik kepada lebih baik, dan lebih bermakna dan lebih dinilai di sisi Allah SWT sebagai ibadat, insya-Allah. Ya. Baik, terusnya kita masuk mungkin persoalan terakhir lah daripada saya sendiri, iaitu yang ni paling penting sekali ni. Untuk Perlis ni paling penting lah. Bagaimanakah titah-titah diraja di mana Raja Perlis menitahkan ucapan hari raya kepada rakyat? Ni pemerintah tertinggi dari Perlis ni pasti lah ada ucapan-ucapan dia. Betul. Kita tengok sikit ucapan tuanku. Yang ini daripada tuanku Syed Sirajuddin. Zaman ni. Boleh jadi tengok sikit Doktor, sebab dia macam ada yang dibolkan tu Doktor. Okey, saya sedang merujuk kepada tulisan yang saya boleh baca dengan lebih besar yang dibolkan tu. Mungkin tuanku nak menyampaikan sesuatu. Okey, yang ini kita kata adalah merupakan titah ucapan yang dalam bentuk kata-kata aluan kepada duli yang teramat mulia ataupun duli yang maha mulia sebenarnya, Tuanku Syed Sirajuddin yang Memulai, ketika baginda masih menjadi raja muda. Ya.
dan baginda bertindak sebagai yang dipertua, tuanku yang dipertua Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Perlis ataupun MAIPS lah. Kan? Jadi kalau kita boleh bacakan di situ, saya mulakan daripada perenggan yang kedua. Sempena dengan hari yang mulia ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam, khasnya di negeri Perlis dan Malaysia amnya, dengan ingatan tulus ikhlas, maaf zahir dan batin. Ya. Kemudian di perenggan yang kita berikutnya, di hari raya yang mulia dan berkat ini, marilah kita merenungi akan nasihat Rasulullah SAW yang bermaksud, hiasilah hari raya kamu dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid dan bertakdis, iaitu mengingati dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda menyambung lagi dengan menyebut, saya menyeru kepada seluruh umat Islam supaya bersatu padu, bekerjasama dan bermuafakat, kerana dengan mengamalkan konsep hidup sedemikian rupa akan menjamin keutuhan, kecemerlangan dan kejayaan umat Islam. Saya berharap semoga khutbah ini dapat menjadi pengajaran kepada semua umat Islam, dan saya berdoa agar kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keredaan dan ganjaran daripadanya. Salam hormat, sign Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullah. Ya. Mungkin kalau kita membaca kata-kata aluan ini, antara satu perkara yang kita boleh cerap adalah seawal itu kita kata baginda tidak menggunakan istilah beta, tapi baginda banyak menggunakan istilah saya. Walaupun baginda memang berhak untuk menggunakan istilah beta, tapi kelaziman menggunakan saya ini telah dimulakan oleh kata baginda dan nampaknya diikuti oleh kata anak-anak baginda, iaitu Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah, juga dalam titah-titah ucapan yang ada lah. Jadi kalau itu adalah perkara yang berlaku pada tahun 1994, pada zaman kita pada hari ini, kalau kita boleh lihat visual yang kita berikutnya, sudah menjadi suatu menjadi kebiasaan dan juga maksudnya dengan kita berlakunya pandemik COVID -19, maka khususnya bagi pihak duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, juga kita kata banyak berkomunikasi dengan rakyat menerusi warkah-warkah diraja ini, atau titah-titah diraja yang dizahirkan menerusi MAIP ini. Kalau dilihat balik, memang ada 9, dia ada SOP dan juga sebagainya. Tapi yang saya anggap menarik sekali itu adalah harapan dan nasihat. Kalau mungkin saudara Helmi pula kena tolong baca, sebab saya dah baca macam-macam dah. Cuba saudara Helmi bacakan harapan dan nasihat tu. Okey, baik. Besarlah harapan saya agar segala ketetapan yang terkandung dalam hebahan ini sentiasa dijunjung tinggi, diamati serta dipatuhi oleh seluruh rakyat yang saya kasihi. Menggunakan perkataan saya lagi. Ya. Pada kesempatan ini, saya turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat yang tidak putus-putus mendoakan kesembuhan, riayah dan pemeliharaan terhadap duli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis. Alhamdulillah dan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla terhadap kesihatan baginda. Tahap kesihatan baginda adalah baik, dan dalam afiah duli yang maha mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis yang sentiasa berada di sisi baginda. Turut bersyukur atas perkembangan kesihatan yang amat memberangsangkan. Selain itu, saya turut mengingatkan kepada seluruh rakyat agar menggunakan kesempatan Aidilfitri ini untuk bermuhasabah diri, memperbanyakkan istighfar serta menghiasinya dengan takbir, tahmid dan tahlil sebagai perlambangan kesyukuran atas limpah kurnia dan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita semua.
Saya dan Duli yang teramat mulia Raja Puan Muda Perlis serta seluruh usrah kerabat diraja mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 1444 Hijrah dan taqabbalallahu minna wa minkum. Okey. Jadi baginda berkenan untuk menandatangani warkah ini sebagai pemangku raja. Ya. Yang ini kita kata tempoh yang berlaku pada Aidilfitri yang lepas. Maksudnya Aidilfitri itu berlaku dalam pandemik. Maksudnya betul. Kita masih ada lagi sikit-sikit lagi perkara-perkara yang kita kata berlaku. Maka sebab tu dalam warkah ini juga ada menerangkan beberapa SOP lah. Ya, betul. Berkenaan dengan masjid dan juga sebagainya. Tapi maknanya kalau kita boleh bandingkan 1994 ayahanda orang kata paduka ayahanda baginda ni menggunakan istilah saya, maka baginda hari ini meneruskan kelaziman dan tradisi tersebut dengan membahasakan diri baginda sebagai saya, walaupun baginda lebih daripada layak untuk menggunakan istilah yang lazim lagi, iaitu better. Kan? Jadi itu antara keunikan yang ada lah. Apa asbab menggunakan perkataan saya tu? Mungkin perkara-perkara ni kita dapat fahami adalah itu adalah cara baginda untuk menjadi lebih dekat kepada rakyat. Dan kalau kita melihat laras bahasa dan juga komunikasi yang komunikasi diraja yang baginda sampaikan kepada rakyat itu, dia tak lain tak bukan adalah macam lebih tinggi daripada harapan dan kita kata wawasan seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya, betul. Macam kita kata begitulah juga seorang raja kepada rakyatnya. Kan? Jadi itu antara perkara lah. Saya rasa ada lagi satu video. Ya, ada lagi visual daripada titah perutusan kepada warkah diraja perutusan Aidilfitri kepada video ucapan ataupun titah ucapan Aidilfitri. Baik, kita tengok sikit. Saya seisi keluarga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay safe, stay at home, stop the spread. Kita jaga kita mesti menang. Okey, doktor. Tu gambaran terakhir lah. Gambar terakhir tu memang tunjuk 2020. Maksudnya awal-awal pandemik. COVID. Baik, ni adalah mungkin terakhir kot tu. Ya. Kelaku Perlis. Sunnah Rasulullah dan adat Melayu Perlis yang serasi dengan sunnah perlu dipertahankan semasa Hari Raya. Antara sunnah-sunnah yang boleh kita buat semasa Hari Raya Aidilfitri ni. Satu lagi perkara yang kita perlu ingat adalah sambutan Hari Raya ni dia tidak lari daripada ibadat yang disunnahkan, ditetapkan dalam kata agama kita. Maka sebagaimana syarat-syarat ibadah yang kata lain, sebenarnya
kita perlu pastikan juga bahawa sambutan Hari Raya ni tidak lari daripada nilai ibadah dan nilai sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya selepas itu jika ia melibatkan wilayah atau perkara yang memang agama mengharuskan, bererti agama membolehkan, maka kita kata itulah ruang untuk kita kata melaksanakan sambutan itulah. Tapi seboleh-bolehnya janganlah kita lebihkan dan janganlah kita melanggar batas-batas tersebut. Baik. Maknanya kita ni sebagai rakyat dan juga yang mengamalkan sunnah Rasulullah ni perlulah menjaga batas-batas tertentu, terutamanya lah Hari Raya ni bukan tak tahu ramai ni tersilap kadang terlebih sikit. Lelaki dan perempuan ni kena bertepuk tampak ni kena kadang-kadang mungkin kerana budaya yang datang daripada mungkin tak tahulah pengaruh barat, pengaruh timur seperti Korea, pengaruh Bollywood, pengaruh apa itu kadang-kadang dibawa sana, dibawa sini, dibawa daripada katakan Kuala Lumpur dan juga sebagainya. Maka kadang-kadang Hari Raya ni dah bertukar nak jadi benda lain. Ya. Jadi itu yang kita harapkan bahawa di samping kita mempertahankan pegangan kita sunnah Rasulullah, kita kata pertahankan beberapa lagi warisan dalam kata adat istiadat Melayu Perlis yang bertepatan dengan sunnah, dan kita berpada-padalah untuk kita dapat juga memilih-milih apa lagi budaya-budaya luar yang kita nak amalkan. Mudah-mudahan sekiranya ia tepat dengan kata agama kita, maka tidak ada salahnya untuk kita amalkan. Tapi kalaulah kita kata ia ada perkara-perkara yang agama berbunyi ataupun agama kita kata ada memberikan beberapa panduan dalam hal itu, maka kita kembalilah kepada petunjuk Allah dalam kata Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Ya. Baik, itu sebuah sedikit penjelasan Dr. Hazman tentang macam mana kita nak menyambut Hari Raya dengan sebaiknya. Baik, seterusnya mungkin tak tahulah ada lagi kedok ni. Kita nak masuklah Doktor. Tapi tak boleh hebat lagi, tak lagi. Ya. Sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih berbanyak-banyak setinggi-tinggi gunung kepada Dr. Hazman kerana memberikan penjelasan dari awal sampai habis tentang macam mana keadaan Hari Raya di Perlis, supaya mungkinlah golongan muda ni tahu macam mana orang Perlis merayakan Hari Raya Aidilfitri pada masa tersebut. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibu kita lah, Mak X, yang sentiasa memberi sokongan dan tak dilupakan ini adalah jentera-jentera paling hebat sekali, iaitu jentera Suara Sunnah yang berada di menjadi tulang belakang kepada kita untuk menjayakan live Silsilah Perlis ini. Dan untuk episod seterusnya, ni menarik sikit lah. Mungkin sebelum itu saya mohon izin sikit daripada saudara. Maksudnya kalau tadi kita bermula dengan makanan jasad, putu kacang, kita kata kuih beras, apa lagi, menesan tebu, ketupat dan juga sebagainya. Kemudian kita pergi kepada makanan rohani dan makanan akal kita. Ya, betul. Iaitu adanya khutbah, adanya titah, adanya panduan-panduan solat dan juga sebagainya. Jadi saya rasa dalam kesempatan ini apa kata sekiranya saudara mewakili seluruh kru dan seluruh tim podcast Silsilah Perlis ni untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada para penonton dan para pendengar kita di mana saja berada. Dipersilakan. Ni muasal macam ni dah penyampai mohon besar raja-raja lah ni. Tak sampailah kan. Okay, saya Syed Umar Helmi bin Syed Muhammad Nazri selaku host Silsilah Perlis dan mewakili semua kru-kru Suara Sunnah yang menjadi tulang belakang kepada kami, serta Mak Im lah, jangan tak lupa juga Mak Im ni, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, dan kita jumpa lagi di episod seterusnya. Episod ini adalah episod yang cukup menarik, mungkin lepas raya lah episod ni lah, insya-Allah. Insya-Allah, iaitu episod 17, Perlis kecil tapi berkuasa, Power of Smallness. Ni tajuk ni mungkin orang nak ambil tahu sikit ni tajuk ni. Power of Smallness. Dan terima kasih sekali Doktor di atas penyertaan pada episod kali ini. Dan
akhir kata daripada saya. Kita berjumpa lagi di episod 17 dan Assalamualaikum